Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Salah satu usaha kita bagi memahami kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah turunkan daripada langit untuk menjadi petunjuk kepada kita makhluk-makhluknya yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dan tidak ada petunjuk yang paling benar selain daripada petunjuk Al-Quranul Karim. Oleh kerana itulah, sesiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran yang Allah turunkan daripada langit ke bumi ni, lan tadillu abada, ia tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada minggu lepas Alhamdulillah kita dah sampai ayat 4 surah At-Taghabun, surah yang ke-64 dalam Al-Quran. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat yang kelima dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Okay, saya baca ayat 5 hingga ayat 8 dahulu. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kelima surah At-Taghabun ni, Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Yang bermaksud, bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka, dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Lamma dzakara ta'ala min awsafihi al-kamilah al-azimah. Pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna dan maha agung. Ma bihi yu'raf wa yu'bad. Yang mana dengan sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung itu Allah dikenal dan Allah Ta'ala disembah. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta menjauhkan diri daripada murka dan marah Allah Ta'ala. Maka pada ayat 5 surah At-Taghabun ni
akhbara bima fa'ala bil umamis sabiqin. Allah Ta'ala mengkhabarkan apa yang telah Allah perbuat kepada umat-umat terdahulu. Wal qurun al-madin, masa-masa terdahulu, yang mana mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni diturunkan Allah Ta'ala untuk menjadi amaran kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun datang kepada mereka menyampaikan amaran Allah, menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui ayat ni Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa orang-orang kafir terdahulu, mereka telah dibinasakan Allah, mereka telah diazab Allah, telah ditimpakan Allah Ta'ala kepada mereka azab yang amat menyakitkan. Seoleh kerana itu, sepatutnya mereka tidak kufur kepada Allah Ta'ala, supaya azab yang sama tidak akan menimpa mereka. Pertama, Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qabl. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Poin pertama bagi kita daripada ayat Allah Ta'ala ni ialah bahawa kita perlu untuk mengetahui berita-berita masa dahulu, kisah-kisah orang terdahulu. Maka Islam memandang kisah-kisah terdahulu adalah suatu perkara yang penting. Tentu kisah itu mesti sahih, bukan sekadar kisah, bukan sekadar cerita, tetapi kisah atau cerita yang sahih tentang umat-umat terdahulu, sama ada umat itu umat yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala ataupun umat yang dimurkai Allah Ta'ala, adalah amat penting bagi kita. Kenapa? Kerana daripada kisah inilah kita perlu belajar. Kalau ia satu kebaikan, maka perlu untuk kita teruskan kebaikan tu. Kalau ia satu keburukan, maka kita perlu untuk menjauhkan diri daripada keburukan tersebut dan mengambil pengajaran dari apa yang berlaku kepada mereka. Maka Al-Quranul Karim sendiri banyak menghadirkan kisah-kisah. Ya, boleh kita katakan hampir 1/4 daripada ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang kisah. Ada kisah para nabi, umat-umat terdahulu, orang-orang yang zalim, raja-raja yang zalim, ya, dan lain sebagainya. Yang mana daripada kisah itu semua Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengambil pengajaran. Jadi belajar sirah ataupun kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, atau bahkan kisah yang di luar daripada Al-Quran yang disebut dalam kitab-kitab sirah, adalah perlu sangat untuk kita kaji, untuk kita pelajari, supaya kita mengambil pengajaran daripadanya. Ya, sekarang ni bahkan sudah ada satu perbahasan yang disebut dengan fiqhus sirah. Fiqh daripada satu kisah, satu sirah. Kerana dalam sirah tu memang dia banyak pengajaran. So kita patut mengambil pengajaran daripada situ, ya. Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl. Bukankah telah datang kepada kamu khabar berita tentang orang-orang kafir sebelum kamu? Ayat ni dikhitabkan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik, kerana mereka sentiasa ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa khabar berita umat-umat terdahulu tu ataupun orang-orang kafir terdahulu tu? Fadzaqu wabala amrihim. Kata Allah Ta'ala, lalu mereka merasai kesan yang amat buruk dari perbuatan kufur mereka. Allah Ta'ala telah menimpakan kepada mereka azab, sehingga kan
mereka merasakan akibat buruk daripada kekufuran mereka. Kita telah melihat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kufur kepadanya. Kita telah mendengar khabar berita bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita telah mendengar khabar berita tentang kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Kita juga telah mendengar khabar berita tentang kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi tentang umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala telah membinasakan mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka kisah mereka itu perlu untuk diambil pengajaran daripadanya, supaya perkara yang sama tidak berulang. So, melalui ayat ini Allah Ta'ala seolah ingin menyampaikan kepada orang-orang musyrik khasnya pada masa dahulu, wahai orang-orang musyrik, bukankah telah sampai kepada kamu khabar berita tentang umat-umat terdahulu yang mana Allah Ta'ala mengazab mereka dan mereka merasakan betapa pedihnya seksa itu yang disebabkan oleh kekufuran mereka. Maka janganlah kamu kufur seperti mereka selepas Rasul Allah Ta'ala telah datang kepada kamu, supaya kamu tidak merasakan azab seksa yang sama sebagaimana yang telah mereka rasakan pada masa dahulu. Inilah cara Allah Ta'ala untuk menyedarkan orang-orang musyrik supaya mereka beriman dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ni walaupun ianya dikhitabkan dahulu kepada orang-orang musyrik, tetapi ia berbicara secara am termasuk kepada kita semua. Ya, kita perlu belajar daripada kesalahan umat-umat terdahulu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama sehinggakan kita ditimpakan Allah Ta'ala azab sebagaimana azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang amat menyakitkan yang tidak terperi sakitnya, ya, fid daril akhirah, dan itu nanti di negeri akhirat. So mereka orang-orang kafir yang orang-orang kafir terdahulu yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, mereka adalah orang-orang yang diazab Allah Ta'ala di dunia sebelum nanti diazab Allah Ta'ala lagi di akhirat. Artinya mereka orang-orang kafir ni, dia dapat azab di dunia dan dapat azab di akhirat. Maka ada orang dia dapat azab di dunia dan dapat azab di akhirat. Tetapi ada juga orang di dunia dia tak dapat azab, di akhirat dia dapat azab, ya. Ini sama juga dengan amal kebajikan. Amal kebajikan juga macam tu. Ada amal kebajikan yang kita buat dekat dunia ni Allah Ta'ala dah bagi ganjarannya sebahagian kepada kita. Di akhirat nanti lagi besar Allah Ta'ala bagi. Tetapi ada juga amal kebajikan yang Allah tak bagi ganjaran tu dekat dunia, Allah Ta'ala hanya bagi nanti dekat akhirat. So kekufuran mereka terhadap Rasul Allah Ta'ala yang telah berulang kali datang berdakwah kepada mereka telah menyebabkan Allah Ta'ala mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa amat besar dosanya menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini tak ada Rasul Allah Ta'ala lagi, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup kepada para nabi. Kita hidup di akhir zaman. So, hari ini hanya ada warathatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. So, oleh kerana itu kita perlu untuk sentiasa mengikuti dakwah, sentiasa mengikuti amaran-amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disampaikan melalui lisan warathatul anbiya,
lisan para pewaris Nabi, iaitulah kalangan ulama. Sebagaimana Nabi sebut, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama ialah pewaris para Nabi. Maka kalau kita nak selamat, kita kena sentiasa berdamping rapat dengan para ulama. Kita kena sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang alim, ya, yang mana keilmuan mereka benar, keilmuan mereka lurus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat ni, melalui ayat ni juga menunjukkan kepada kita bahawa ada azab dunia dan ada azab akhirat. Ya. Tetapi azab dunia ni hanya sebahagian. Walaupun kita melihat azab itu besar, azab itu dahsyat, tapi ketahuilah ia belum sebanding dengan azab akhirat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab dunia. Ada satu kaum yang Allah Ta'ala binasakan mereka, Allah hancurkan kebun mereka, akhirnya mereka kehilangan segala-galanya. Lalu Allah Ta'ala sebut, kadzalikal azab, demikianlah azab dunia, wal azabul akhirati akbar, dan azab akhirat itu jauh lebih besar. Maka sebesar apapun kita lihat azab dunia ni, dia tak ada bandingan lagi dengan azab akhirat. Sakit apapun kita rasa azab dunia ni, ia belum ada bandingan dengan sakit azab akhirat. So oleh kerana itu, sepatutnya kisah-kisah umat terdahulu itu menjadi pengajaran bagi kita, menginsafkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih baik lagi. Baik, kita teruskan ayat 6. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 6 ni apa punca mereka diazab Allah Ta'ala, iaitulah orang-orang kafir terdahulu yang kita kena ambil pengajaran daripadanya. Kata Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Balasan yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi Rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling dari kebenaran, dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, dan Allah sememangnya maha kaya lagi maha terpuji. Baik, ayat 6 surah At-Taghabun ni menjelaskan apa punca mereka diazab Allah. Dzakara as-sababa fi hadhihi al-'uqubah. Allah menyebutkan sebab kenapa mereka diazab Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Dzalika an-nikal wal wabal. Yang demikian azab, seksa yang mereka rasakan, yang Allah timpakan kepada mereka, punca dia ialah bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Kerana Rasul-Rasul Allah Ta'ala telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang jelas nyata, ad-dallah 'alal haqqi wal batil, yang menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Maka Rasul-Rasul Allah Ta'ala tu datang berdakwah kepada mereka. Rasul-Rasul ni datang berdakwah kepada mereka bukan setakat mengaku-ngaku sebagai Rasul sahaja. Sebab ada je orang mengaku-ngaku sebagai Rasul kan. Hingga ke hari ini ada saja manusia muncul mengaku sebagai Rasul, mengaku sebagai Nabi. Ya, Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni datang kepada mereka, umat-umat terdahulu yang kufur ni,
bil bayyinat. Mereka datang membawa bukti-bukti yang jelas nyata. Bukti itu boleh kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, bukti dalam bentuk wahyu Allah Ta'ala. Risalah yang mereka dapatkan daripada Allah. Yang mana isi kandungan risalah ini menunjukkan kepada yang hak dan melarang daripada kebatilan. Menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Menunjukkan mana akidah yang betul, mana akidah yang terpesong. Menunjukkan jalan menuju syurga Allah Ta'ala dan memberitahu macam mana supaya selamat daripada azab neraka. Itu kandungan risalah tu. Dan itu adalah ayat-ayat Allah Ta'ala yang jelas nyata, yang membuktikan bahawa mereka sebagai Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Selain ayat-ayat berupa risalah daripada Allah Ta'ala tadi, ada lagi ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada Rasul-Rasulnya dalam bentuk mu'jizat. Mu'jizat ni juga ialah bukti bahawa mereka Rasul Allah. Mu'jizat ni ialah khariqul adah, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Maka Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni selalunya ada satu mukjizat mereka atau beberapa mukjizat mereka yang tidak dapat ditandingi oleh kaum tersebut, yang tidak dapat ditiru oleh mereka. Dan ini menjadi bukti bahawa mereka betul sebagai Rasul Allah kerana mendapat mukjizat. So, kaum yang dibinasakan di azab Allah Ta'ala ni, orang-orang kafir terdahulu, datang kepada mereka Rasul-Rasul Allah bil bayyinat, membawa bukti-bukti yang jelas nyata, sama ada dalam bentuk risalah Allah dan juga dalam bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Tetapi Rasul-Rasul ini mereka ingkari. Mereka menyombongkan diri, takbur kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni. Penolakan mereka pertama, mereka berkata, faqalu abasyaru yahdunana. Kata mereka, adakah manusia patut memberi petunjuk kepada kita? Maksudnya, mereka melihat Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni adalah manusia yang sama dengan mereka. So kata mereka, kamu ni manusia sama dengan kami. Kamu tak patutlah bagi petunjuk kepada kami. Falaysa lahum fadlun alaina. Kamu tak ada kelebihan daripada kami. Wa li ayyi syai'in khassahumullahu dunana. Apa pula sebab Allah khaskan kamu daripada kami? Tak ada, kamu sama dengan kami. Kamu manusia sama dengan kami manusia, kata kaum tersebut. So kamu tidak patutlah memberi petunjuk kepada kami. Ini bentuk penolakan pertama yang dibuat oleh orang-orang kafir terdahulu. Mereka memandang Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni hanya manusia biasa yang sama dengan mereka. Oleh kerana itu tak patutlah nak berdakwah kepada mereka, nak mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni manusia, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW pun untuk menyatakan dirinya adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ni adalah manusia yang sama dengan kamu. Cuma beza dia ialah yuha ilayya, Allah Ta'ala kurniakan wahyu. Maka Rasul-Rasul Allah Ta'ala tu, mereka adalah manusia biasa. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka bekerja, mereka ada keluarga. Memang sama seperti manusia biasa. Tetapi kelebihan ada Allah bagi kepada mereka, iaitulah yuha ilayya, diberi Allah wahyu mereka. Walaupun mereka manusia, tetapi ada wahyu yang membimbing mereka. Ada wahyu yang Allah bagi kepada mereka.
Ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Berkata Rasul-Rasul mereka, in nahnu illa basyarum mithlukum. Tidak adalah kami ini melainkan manusia sama macam kamu. Kami ini adalah manusia sama macam kamu, kata Rasul-Rasul Allah. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Allah kurniakan nikmatnya kepada sesiapa yang ia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Dan nikmat itu Allah Ta'ala beri kepada para rasul itu berupa wahyu, bahkan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuktikan bahawa mereka adalah nabi dan rasul-rasul Allah. So ini bentuk penolakan mereka yang pertama. Daripada sini kita patut belajar. Jangan sampai kita menolak kebenaran, menolak perkara yang hak semata-mata kita melihat, oh dia ni manusia sama macam saya. Ada juga orang zaman sekarang macam tu. Dia menolak dakwah alim ulama, dia menolak dakwah para ustazah dan lain sebagainya. Semata-mata dia kata apa ustaz tu sama je dengan kita manusia biasa. Memanglah ustaz-ustaz pun, alim ulama tu pun mereka manusia. Mereka bukan malaikat. Mereka manusia. Tetapi ada kelebihan mereka. Apa kelebihan yang ada pada mereka? Mereka ada ilmu. Kalau para nabi, para rasul Allah Ta'ala, dahulu mereka mendapatkan wahyu. Alim ulama zaman kita ni tak adalah mendapat wahyu. Ya, paling tinggi mereka dapat ilham. Tetapi ada ilmu pada diri mereka. Ada ilmu. Oleh kerana itulah, dakwah mereka mesti didengar. Seruan mereka mesti kita dengar. Kenapa? Mereka ada ilmu. Tengoklah yang betul-betul ada ilmu tu. Kalau yang tak ada ilmu tu, janganlah ambil. Kan? Tapi kalau mereka ada ilmu, kita kena ambil. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu tu, dia tak sama. Dia berbeza. Walaupun kita sama-sama manusia, betul lah. Orang alim ulama tu manusia, orang penjenayah pun manusia, orang yang taat manusia, orang yang maksiat juga manusia. Memanglah sama-sama manusia. Tetapi alim ulama, para asatidz, ya, mereka ada ilmu. Oleh kerana itulah seruan mereka, ajakan mereka patut untuk kita dengar. Jangan sampai kita menolak dakwah hanya semata-mata kita memandang, oh dia ni manusia sama macam kita. Apa pula kelebihan dia? Kalau kita bersikap macam tu, maka samalah kita dengan orang-orang kafir pada masa dahulu yang Allah azab mereka kerana menolak Rasul-Rasul Allah. Salah satu hujah mereka menolak Rasul Allah Ta'ala tu, mereka kata, mereka ni manusia sama macam kita. Tak patut mereka beri petunjuk kepada kita, tak patut mereka ceramah pada kita. So oleh kerana itu, fakafaru, mereka pun kufur, ingkar, tak mahu beriman. Mereka kufur kepada Allah dan mereka kufur kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang datang kepada mereka tu. Punca dia kerana mereka memandang Rasul-Rasul ini adalah manusia sama dengan mereka, tidak ada kelebihan. Akhirnya mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah. Watawallau, dan apabila mereka sudah kafir, maka mereka pun berpaling an ta'atillah, daripada taat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka pertama menolak Rasul itu, tidak mengakui Rasul Allah sebagai Rasul. Yang kedua, mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, mereka tidak mahu taat sedikit pun kepada ajakan dakwah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu. Baru kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, wastaghnallah, dan sememangnya Allah Ta'ala tidak berhajat dengan mereka. Jadi jangan difikir
Allah berhajat dengan kita. Allah memerlukan iman kita. Allah memerlukan ketaatan kita. Jangan kita fikir macam tu. Wastaghnallah. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan itu semua. Fala yubali bihim wala yadurruhu dalaluhum syai'an. Maka Allah Ta'ala tak kisah dengan keingkaran mereka, kekufuran mereka, berpalingnya mereka, dan itu tidak, kesesatan mereka tidak mendatangkan sedikit pun kemudaratan kepada Allah. Allah perintahkan kita berbuat baik. Hakikatnya bukan untuk Allah tetapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, hakikatnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Kita bukan buat baik kepada Allah, kita bukan buat baik kepada manusia. Hakikatnya kita buat baik terhadap diri kita sendiri. Kita yang akan mendapatkan keuntungan daripadanya. Dan kalau kita buat buruk, kita yang akan merasakan keburukannya, merasakan akibatnya, bukan orang lain. So oleh kerana itu, kesempurnaan Allah, ketinggian Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, itu semua telah sempurna, sehingga kan Allah tidak berhajat sedikit pun dengan amal kebajikan kita, dan Allah tidak merugi sedikit pun kalau manusia ni tak mahu beriman kepadanya. Wastaghnallah. Wallahu ghaniyun hamid. Dan Allah itu maha ghani, maha kaya, maha cukup, at-tam al-mutlaq, sempurna secara mutlak, sehingga kan Allah tidak memerlukan apapun. Min jami'il wujuh, dari setiap sisi. Al-hamid, lagi maha terpuji. Fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi, pada ucapan-ucapannya, firman-firmannya, pada perbuatan-perbuatannya, dan pada sifat-sifatnya. Maka Allah Ta'ala tetap terpuji walaupun kita tidak memujinya. Allah Ta'ala tetap sempurna walaupun kita tidak menyembahnya. Allah mulia, Allah sempurna, Allah maha tinggi, maha agung, bukan kerana kita sujud kepadanya, kerana memang sudah begitu sifat Allah Ta'ala yang berdiri sendiri. Maka ketaatan kita atau bahkan keburukan kita hanya akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kembali kepada orang kafir, ya, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada surah At-Taghabun ayat 7, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mendakwa bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bala wa rabbi latub'athunna, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kamu pasti akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian adalah mudah bagi Allah Ta'ala melaksanakannya. Ayat 7 surah At-Taghabun ni, Allah Ta'ala menjelaskan lagi pada kita antara dosa orang kafir yang dibinasakan Allah Ta'ala tu, iaitulah dakwaan mereka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya bahawa suatu hari selepas kematian mereka akan dibangkitkan, kerana mereka menganggap ketika mana mereka sudah meninggal dunia, maka jasad mereka hancur dimakan oleh tanah, maka tidak mungkin lagi untuk dikembalikan. Tetapi kata Allah, qul, katakanlah, bala wa rabbi latub'athunna, demi Tuhanku,
kamu pasti akan dibangkitkan. Pasti. Dekat sini ada sumpah Allah dan ada lam taukid dan ada nun at-taukid yang menunjukkan bahawa kebangkitan selepas kematian satu perkara yang pasti dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan. Bukan sekadar dibangkitkan, summa latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kamu akan diberitahu selepas dibangkitkan apa sahaja yang telah kamu perbuat. Bukan sekadar diberitahu, tetapi akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kebaikan akan dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan, keburukan akan dibalas Allah Ta'ala pula dengan keburukan. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jangan kamu fikir susah, jangan kamu fikir tak mungkin akan dibangkitkan. Mudah sungguh itu bagi Allah Ta'ala. Tak ada susah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah mencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Sungguh amat mudah bagi Allah untuk mencipta seorang manusia yang kecil dan lemah ini. Tak susah bagi Allah. Kalau mencipta langit dan bumi Allah Ta'ala kuasa, takkan Allah tak kuasa mencipta manusia yang kecil ini? Apatah lagi Allah sudah pernah hidupkan manusia, maka sudah sangat pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya bahawa Allah Ta'ala akan bangkitkan kita selepas kematian kita nanti, dan Allah Ta'ala pasti akan memberitahu semula apa yang telah kita perbuat semasa kita hidup, dan Allah akan balas pada ketika itu. Maka salah satu perkara yang penting untuk sentiasa kita yakini ialah ingat, yakini dengan sungguh-sungguh bahawa suatu hari selepas kita mati, kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Kita akan dibangkitkan dan kita akan dibawa menghadap Allah Ta'ala, dan pada ketika itulah Allah khabarkan balik semula apa sahaja yang telah kita perbuat sepanjang kehidupan kita di atas dunia ni. Dan tidak ada satu perbuatan kita pun yang luput daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita perlu untuk sentiasa beringat tentang perkara itu supaya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya semasa kita hidup dekat dunia ini dengan melakukan amal-amal saleh supaya nanti di hadapan Allah Ta'ala kita dapat selamat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, saya ingat kita tangguhkan kuliah kita sampai ayat yang ke-7 sahaja dahulu. InsyaAllah kita sambung bermula ayat 8 dan ayat-ayat seterusnya nanti pada kuliah akan datang. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni memberi pengajaran penting bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi insyaAllah sampai akhir hayat kita tiba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.